Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Khalidun Ismail selaku penceramah kita pada pagi ini, dan yang saya hormati semua peserta-peserta webinar live Ular Berbisa Apa Yang Anda Perlu Tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk satu slot yang saya kira sangat penting, satu slot yang perlu untuk semua orang tahu, yang mana kita akan membicarakan topik berkaitan dengan ular berbisa. Okay, ular berbisa apa yang anda perlu tahu. Jadi saya, sebelum kita meneruskan majlis, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Fakulti Perubatan kerana menyediakan medium live webinar ini untuk kita sama-sama berkongsi kepakaran, berkongsi kefahaman tentang topik yang ini, dan juga kepada semua peserta kerana sudi untuk memeriahkan live webinar ini untuk sama-sama kita menimba pengetahuan daripada perkongsian yang akan disampaikan oleh penceramah kita. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, sedikit pengenalan berkaitan dengan tajuk yang kita nak bincangkan ni. Seperti mana yang kita sedia maklum, gigitan ular berbisa boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius dan boleh mengancam nyawa. Di Malaysia sahaja data 5 tahun dari 2010 hingga 2014 merekodkan sejumlah 15,798 gigitan ular, kes gigitan ular. Jadi kalau kita puratakan dalam tempoh 5 tahun ni, setiap tahun lebih kurang 3,000 kes. 3,000 kes ancaman ataupun gigitan ular setahun. Okay. Dan negeri-negeri yang direkodkan paling banyak sekali kes gigitan ancaman ular ini adalah negeri Kedah dan Perak. Dan ini adalah mungkin berkaitan dengan, dikaitkan dengan bentuk muka bumi, yang mana kita tahu kalau sebelah utara semenanjung Malaysia ni banyak kawasan bukit bukau, hutan, dan juga kalau kita tengok pada aktiviti sendiri, aktiviti ekonomi mereka adalah berkaitan dengan pertanian. Jadi kawasan-kawasan pertanian ni merupakan habitat yang paling sesuai untuk ular-ular ni berhabitat dan membiak. Dan selain daripada kawasan kampung juga, kawasan yang paling terdedah juga adalah kawasan bandar. Sebab kita tahu pembandaran yang pesat menyebabkan kawasan-kawasan hutan ni diteroka dan dibuat jadi bandar. Dan di situ akan menyebabkan habitat semula jadi ular ni terganggu dan menyebabkan mereka boleh masuk ke kawasan bandar. Dan oleh sebab itu, berdasarkan kepentingan topik ular berbisa ni, ini yang menjadikan inisiatif kepada Jabatan Parasitologi dan Entomologi Perubatan selaku penganjur slot webinar ini untuk kita mengetengahkan topik ini supaya memberi manfaat kepada semua masyarakat. Jadi saya mengharapkan, saya selaku moderator mengharapkan agar topik yang kita akan discuss ni, antara lain kita akan membincangkan tentang apakah itu ular berbisa, apakah yang perlu dilakukan jika kita berhadapan dengan ancaman ular berbisa, dan yang paling penting sekali, apakah aspek-aspek kecemasan, perubatan kecemasan yang perlu diambil jika terhadap mangsa jika terkena dengan gigitan ular berbisa ni. Jadi saya kira orang yang paling sesuai sekali lah untuk memperkatakan berkaitan dengan ular berbisa ni tidak lain tidak bukan penceramah kita, iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Khalidun Ismail. Jadi izinkan saya untuk menceritakan sedikit berkaitan dengan biodata beliau. Okey, jadi Profesor Madya Dr. Ahmad Khalidun Ismail merupakan Profesor Madya dan pakar perunding perubatan kecemasan di Jabatan Perubatan Kecemasan Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, Kuala Lumpur. Beliau merupakan Presiden Persatuan Toksinologi Malaysia sejak 2013 dan merupakan penasihat Jawatankuasa Kerja Ular Berbisa Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO 2018-2019. Beliau juga merupakan pengasas dan pakar perunding Remote Environment Consultancy Services RECS, yang mana kumpulan ini memberikan khidmat 24 jam, khidmat perundingan terhadap kes-kes berkaitan dengan ancaman ular berbisa. Dan beliau juga merupakan pengasas Jawatankuasa Pengurusan Haiwan Laut dan Ular Berbisa ASEAN atau singkatannya AMSEM. Dan mungkin saya boleh sentuh sedikit berkaitan dengan minat beliau. Minat beliau, penyelidikan beliau adalah dalam toksinologi klinikal, perubatan kecemasan dan penjagaan prahospital. Beliau juga turut mengasaskan pelbagai program pendidikan yang berkaitan dengan toksinologi klinikal sama ada untuk orang awam mahupun para profesional yang terlibat dalam sektor penjagaan kesihatan. Dan beliau juga mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengajaran,
merupakan penceramah terkenal bukan sahaja di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Jadi kita sangat bertuah kerana dapat mendatangkan beliau untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran beliau dalam slot pada hari ini. Dan dari segi penerbitan, beliau banyak menerbitkan penerbitan sama ada dalam bentuk akademik maupun penerbitan di media elektronik dan media cetak dalam bidang berkaitan dengan perubatan kecemasan. Jadi dengan profil yang sangat baik itu, saya kira beliau merupakan orang yang paling sesuai sekali untuk membicarakan tentang topik kita pada hari ini. Dan sebelum saya serahkan sesi ini pada Prof untuk Prof kongsikan maklumat yang ingin dikongsikan, saya ingin mengingatkan kepada semua peserta bahawa kita di hujung nanti, kita akan adakan sesi soal jawab. Jadi kepada para peserta, boleh kalau ada sebarang persoalan, boleh tulis dekat Q&A box yang ada pada Zoom masing-masing tu. Boleh nyatakan soalan di situ. Dan di akhir nanti saya akan utarakan kepada penceramah kita untuk beliau bincangkan dan untuk manfaat kita semua. Dan juga saya ingin peringatkan kepada semua peserta bahawa kita sediakan e-sijil, e-certificate kepada semua peserta yang mendaftar pada hari ini. Jadi pastikan anda semua stay, kekal sehingga ke hujung sesi sebab kita akan paparkan QR link code yang akan membolehkan anda untuk tulis nama penuh. Make sure tulis nama penuh sebab kita nak bagi e-sijil. So e-sijil ni kita akan emailkan dalam tempoh lebih kurang seminggu selepas webinar inilah kepada semua peserta. Jadi make sure anda semua tulis nama penuh yang betul supaya sijil tersebut boleh valid lah, boleh digunakan untuk kegunaan masing-masing. Dan saya ada berita baik untuk semua peserta yang saya pun sebenarnya tak jangka tapi dimaklumkan oleh Prof Ahmad Khaldun sebentar tadi. Beliau ada hadiah misteri ataupun hadiah istimewa untuk semua peserta. Dan untuk itu semua peserta kena stay sehingga akhir, barulah hadiah tersebut akan dimaklumkan dan diberikan kepada semua peserta. Jadi saya mohon kepada semua peserta, sama-sama kita ambil manfaat untuk pagi ini. Semoga perkongsian ini akan jadi satu orang kata ilmu baru pada kita dan juga untuk kita guna untuk protection diri kita dan juga untuk orang di sekeliling kita. Jadi saya kira cukup dulu setakat ini. Sebarang persoalan sila nyatakan dalam Q&A box. Jangan tulis dekat chat. Tulis di Q&A box supaya mudah untuk kami tengok soalan-soalan yang berkaitan. Jadi saya kira setakat ini dulu. Saya serahkan sesi ini kepada orang yang sebaiknya untuk membincangkan topik ini iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Khaldun Ismail. Dipersilakan Prof. Saya stop share dan Prof boleh teruskan. Prof, sesi untuk Prof. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syamsah kerana telah menjemput saya untuk sesi pagi ini. Topik yang kita akan bincangkan ini adalah lebih menjurus kepada informasi untuk orang awam dan juga informasi asas tentang ular berbisa dan juga cara perawatan awal atau perawatan asas dan juga beberapa maklumat tentang gigitan dan penanganan gigitan ular di Malaysia. Oleh itu, kita mulakan dengan sedikit pengenalan tentang objektif kita pagi ini. Kita nak mengenal sedikit tentang ular di Malaysia dan SRI itu snake related injuries ya, ataupun gigitan ular, gigitan ataupun kecederaan yang berkaitan dengan ular. Kita ingin mendapat sedikit penerangan tentang apa itu penanganan awal untuk gigitan ular ataupun kecederaan disebabkan oleh ular, dan beberapa information ataupun poin yang penting yang kita harapkan dapat diberikan oleh masyarakat apabila yang terkena gigitan atau patukan ular ini sampai ke hospital. Jadi apakah maklumat-maklumat penting yang kita perlukan, yang kita harap masyarakat umum ataupun pesakit dapat berikan kepada pihak hospital apabila sampai di hospital. Dan kita juga ingin mendapat sedikit penerangan apa yang berlaku di hospital. Jadi tidak semua saya rasa pesakit yang nanti bila di hospital itu tahu apa akan berlaku kepada mereka.
Jadi apabila itu tidak berlaku, mereka akan rasa mungkin sedikit gelisah dan cemas. Jadi apabila kita tahu sedikit apa yang akan berlaku apabila ataupun setelah mereka digigit ular ataupun kejaraan daripada ular, bila mereka sampai di hospital, apa yang para doktor dan perawat akan lakukan kepada mereka dan apa yang akan dibuat sepanjang mereka tinggal di hospital. Ya. Dan yang paling penting saya rasa ialah kita ingin mendapat sedikit penerangan tentang sumber-sumber yang sahih tentang ular dan perawatan gigitan ular. Di mana di Malaysia ni kita boleh dapatkan maklumat tersebut. Okay, so saya ingin cuba jelaskan di sini, kita di Malaysia memang banyak ada ular. Ya, kita ada banyak ular di Malaysia dan kerana kita punya iklim, ya, kita berada di iklim khatulistiwa dan kita mempunyai fauna dan flora biodiversity yang sangat besar dan sangat kaya. Ini termasuk jugalah ular. Jadi ular adalah sebahagian daripada ekosistem yang tugasnya ialah di antara haiwan apex dan haiwan yang mengawal populasi haiwan-haiwan yang lain. Jadi kalau ular tidak ada dalam masyarakat kita, contohnya what do you call ular senduk yang kita tengok atas ni, kita tengok ular king cobra, ada bermacam jenis ular, dan kalau ular-ular ni tidak ada, kita akan menghadapi masalah dengan haiwan-haiwan seperti tikus, katak yang banyak, cicak yang banyak di kawasan rumah dan sebagainya. Jadi kalau kita nak kurangkan masalah tikus, cicak dan katak, kita nak peliharalah ular di rumah. Ya. Tidak maksud itu, ya. Tapi memang ular pernah digunakan ataupun ada menggunakan ular untuk mengawal populasi haiwan-haiwan perosak di dalam ladang-ladang getah, ladang-ladang kelapa sawit. Ya. Jadi ular ni dia memang akan berada di kawasan yang ada makanan dan ada tempat perlindungan. Itu sebabnya kalau kita ingat ular ni sepatutnya haiwan liar, dia tidak datang ke rumah kita. Tapi sebenarnya dia datang ke rumah kita kerana dia tertarik kepada makanan. Dan biasanya ular ni akan memakan haiwan-haiwan perosak lah seperti tikus, cicak dan sebagainya. Dan tikus-tikus ni pula yang berada di rumah kita, bukan mereka ni pun dipanggil datang, tapi mereka ini membiak kerana kita memberi mereka makan. Jadi ini adalah satu yang kita panggil kitaran makanan, ya. Macam kita dengar lagu apa, Bangau Oh Bangau, kita belajar daripada zaman masa kita kecil. Jadi kitaran makanan inilah yang akan menyebabkan ular ataupun tikus itu banyak. Dan bila tikus banyak, ular pun akan datanglah sebab dia buffet, dia buffet. Kita jemput ular tu datang untuk makan buffet. Jadi kalau kita nak kurangkan kawasan ular di kawasan perumahan kita, kita kena cuba lihat kebersihan kawasan rumah untuk mengurangkan populasi tikus dan sebagainya. Jadi kita cuba kupas sedikit, apakah itu racun dan apakah itu bisa. Adakah kedua-duanya sama? Jadi ular ni tak semuanya berbisa. Ada ular yang mempunyai bisa dan ada ular yang tidak mempunyai bisa. Jadi yang mana lebih berbahaya? Ya? Jadi untuk itu kita kena faham sedikit apakah itu bisa. Bisa bukan racun, berbeza. So keracunan dan gejala bisa adalah berbeza. Bisanya ialah bisa ni dia dihasilkan daripada kelenjar bisa untuk haiwan, dan bisa ini perlu disuntik ke dalam kulit kita, menembusi kulit kita, barulah dia boleh mendatangkan gejala kebisaan. Tapi untuk racun, racun adalah bahan yang pelbagai, toksin dan toksik yang pelbagai, dan dia masuk ke dalam badan kita menerusi pelbagai media. Contohnya daripada pernafasan melalui paru-paru, daripada selaput mukosa, daripada kulit, serapan dari kulit, dia boleh melalui ke dalam, masuk ke dalam badan kita melalui bahagian-bahagian ini. Tetapi untuk bisa dia perlu disuntik. Untuk menyuntik bisa ni pula, haiwan itu tak semestinya hanya ular, ya. Ada banyak haiwan lain, contohnya kalajengking, lipan, lebah, tebuan,
haiwan-haiwan laut yang lain yang mempunyai bisa, mereka ini perlu menyuntik menebusi kulit kita untuk menyampaikan bisa ke dalam badan kita. Jadi sesuatu haiwan itu dia tidak semestinya diklasifikasikan sebagai haiwan berbisa kerana dia apa nama tu, ada contohnya macam ular. Kita ingat ular yang ada taring saja yang boleh diklasifikasikan sebagai ular berbisa. Tidak, ya. Sebenarnya klasifikasi ular berbisa ini disebabkan oleh bahan yang dihasilkan itu adalah mengandungi toksin dan boleh menyebabkan badan kita mendapat gejala bisa, dan dia tidak semestinya hanya haiwan yang mempunyai taring depan, tetapi ada juga ular-ular yang mempunyai taring di belakang dan taring di bahagian tengah juga. Dan ada setengah-setengah ular ini dia tidak mempunyai kelenjar bisa yang khusus. Dia mempunyai satu lagi kelenjar yang dipanggil duodenal gland yang juga boleh menghasilkan toksin yang boleh mendatangkan gejala bisa. Jadi tidak semua haiwan bertaring hadapan ataupun ular bertaring hadapan adalah hanya ular bertaring hadapan diklasifikasikan sebagai ular berbisa. Ada juga ular yang tidak bertaring hadapan boleh diklasifikasikan sebagai ular berbisa kerana ia menggunakan bahan yang dihasilkan ini ataupun toksin yang dihasilkan ini untuk mendapat makanan, untuk menghadam makanan dia dan untuk mempertahankan diri. So ini adalah kegunaan bisa. Ini adalah definisi penting untuk mengetahui bahawa haiwan itu berbisa atau tidak berbisa. Jadi status so-called bisa atau tidak bisa sesuatu haiwan itu hanya ada dua, iaitu mereka berbisa atau tidak berbisa. Dia tidak ada kategori so-called mild venomous, mildly venomous, highly venomous ataupun ular berbisa tahap rendah, berbisa tahap tinggi. Tidak ada. Kerana itu semua adalah definisi yang salah kerana kebanyakan orang menganggap efek bisa itu kepada manusia. Okey, kalau efek kepada manusia itu sedikit, dia panggil bisa ular ni adalah tahap rendah. Kalau orang tu mati selepas kena gigit dan bisa, dia anggap ular ni tahap tinggi, berbisa tahap tinggi. Itu semua adalah tanggapan yang salah. Jadi status bisa ular tu berbisa atau tidak bergantung bukan kepada efek kepada manusia. Dia bergantung kepada penggunaan bisa dan juga untuk apa digunakan. Okey, so ada 3 benda yang saya cakap tadi. Jadi kalau ada termasuk dalam golongan kategori untuk mendapat makanan, digestion and defense, mereka dianggap sebagai berbisa. Dan kategorinya hanya 2, iaitu berbisa atau tidak berbisa. Ya. Tapi apa pula kategori apabila bisa ni masuk ke dalam badan manusia, efek kepada manusia. Jadi efek kepada manusia kita mengklasifikasikan kepada 3 kategori penting, iaitu bergantung kepada potensi kecederaan yang boleh berlaku kepada manusia. So potensi kecederaan yang berlaku pada manusia ini sama ada apabila kita digigit tidak ada apa efek langsung, maksudnya tidak mendapat apa-apa gejala daripada gigitan tersebut, ataupun ular ni bila dia gigit, ia boleh mendapatkan kecederaan, tetapi kecederaan itu sangat sedikit, tidak mendapat menghasilkan banyak what you call morbidity, maka dia dianggap sebagai tidak berbahaya. Dan ada juga ular yang bila menggigit, ada yang mempunyai bisa dan tidak berbisa, juga boleh menyebabkan kecederaan yang teruk, dan kita klasifikasikan kepada kategori berbahaya. Dan ada ular yang boleh mendatangkan kematian, iaitu mortality. Dan ini boleh disebabkan oleh bisa dan juga boleh disebabkan oleh faktor lain. Dan ini kita boleh klasifikasikan sebagai deadly ataupun boleh mendatangkan kematian. Jadi itu adalah potensi efek daripada bisa ular. Dia tidak menyebabkan ular itu diklasifikasikan sebagai berbisa tinggi, rendah dan sebagainya. Ya. So ada 2 kategori berbeza.
Satu ialah status ular tu berbisa atau tidak. Yang kedua ialah efek ataupun level of danger to human ataupun efek kepada manusia. So ada dua diskusi yang berbeza di situ. Jangan masyarakat kita ni sudah lama di bercampur aduk dia punya pemahaman tentang bisa dan efek kepada manusia. Jadi kebanyakan orang akan rasa takut kerana ketidakfahaman ini. Dia menganggap semua ular adalah berbisa dan boleh menyebabkan kematian. Itu sebenarnya tidak benar. Apabila saya suka tengok quote daripada Yoda ni, fear is the path to the dark side. Fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering. Manusia kita ni, kita takut, kita rasa benci dengan ular tu. Dan ular ni yang paling banyak mati sebenarnya bila kita kita membunuh ular kan. Sebenarnya Prof, yes. Prof boleh on video? Participant tak nampak video Prof. Oh okey. Sorry Okey, boleh nampak kan? Nampak. Okay, thanks. Okey. So, saya muka tak cantik so tak payahlah video. Okey. So jadi apabila kita kita rasa takut, kita akan mungkin tidak suka kepada ular dan kita anggap semua ular tu boleh dibunuh. Sebenarnya tidak betul. Ular ni sangat penting, yang seperti saya cakap tadi, penting untuk ekosistem kita ya. Jadi untuk kadar kematian pula kalau kita tengok daripada semua jenis kematian dan ini yang menyebabkan haiwan, yang paling berbahaya kita lihat menyebabkan kematian adalah daripada nyamuk malaria, denggi dan sebagainya, chikungunya. So human ataupun manusia adalah lebih banyak menyebabkan kematian daripada haiwan yang lain. Dan selepas manusia, haiwan yang ketiga adalah ular di seluruh dunia. Jadi kadar kematian disebabkan oleh ular adalah agak tinggi dan kebanyakan daripada kes-kes ini adalah berlaku di kawasan-kawasan negara yang kurang membangun. Jadi di Malaysia, alhamdulillah, sistem kesihatan kita adalah agak moden dan agak maju, dan juga cara kehidupan masyarakat kita juga sudah banyak berubah. Jadi kita punya kadar kematian itu agak rendah. Ya. Jadi di seluruh dunia memang gigitan ular ini dianggap sebagai telah diletakkan oleh WHO ataupun Badan Pertubuhan Kesihatan Dunia sebagai NTD, neglected tropical disease, ataupun penyakit tropika yang terabai. Jadi di antara penyakit-penyakit yang terabai ini, gigitan ular adalah antara yang tertinggi, ya, paling banyak terabai ataupun mungkin yang terabai sekali. Jadi itu sebab WHO telah mengeluarkan what we call a roadmap ataupun peta untuk menangani, mengurangkan kadar kematian dan kadar kecederaan daripada ular untuk seluruh dunia. Jadi ini telah pun dikeluarkan pada tahun 2019, tahun lepas. Kita boleh rujuk di laman web WHO. Juga untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang gigitan ular, kita telah mengadakan atau mewujudkan we call Snake Bite Awareness Day. Jadi ini berlaku pada setiap tahun pada 19 September. Jadi setiap 19 September kita akan menyambut hari kesedaran gigitan ular sedunia. Dan kita biasanya akan mengadakan banyaklah aktiviti untuk masyarakat menerangkan tentang keselamatan dan juga what we call health seeking behavior. Okey, keselamatan tentang gigitan ular dan juga cara penanganan yang betul. Jadi di Malaysia kita sebenarnya kaya dengan ular yang berbisa juga, dan ular yang tidak berbisa boleh mendatangkan kecederaan yang kita panggil snake related injuries ataupun kecederaan daripada melibatkan ular. Dan mekanisme kecederaan ini boleh disebabkan oleh gigitan tersebut. Contohnya yang tengok gambar yang nombor 1 tu, banyak luka-luka di kawasan tangan tu disebabkan oleh gigitan ular yang bukan berbisa. Ini adalah
sangat tipikal daripada gigitan ular sawa ataupun python. Jadi gigi ular itu dia tidak mengeluarkan bisa, tetapi dia boleh menyebabkan kecederaan fizikal macam ni, dan ini adalah sangat serius kerana bukan sahaja kulit yang terkoyak tetapi otot dan juga saraf dan juga saluran darah, dan juga boleh menyebabkan potensi jangkitan kuman yang sangat tinggi. Ada juga ular yang menggigit tetapi dia mempunyai taring dan mempunyai bisa, dia boleh menyebabkan efek kepada tisu yang digigit. Ini adalah contoh yang saya tunjukkan ni adalah daripada gigitan ular kapak bodoh. Kita ada satu ular kapak, kita panggil ular kapak bodoh. Jadi bukan ular kapak tu tak bodoh sebenarnya. Tapi kita panggil dia bodoh sebab dia kata bila ular tu menggigit, dia tidak lari, dia duduk je kat situ. Jadi itu sebab dia punya kadar kematian dia tinggi, sebab kita senang nak bunuh dia sebab dia tak lari. Jadi ini adalah gigitan daripada ular kapak Malayan pit viper ataupun nama saintifik dia Calloselasma rhodostoma, menyebabkan masalah kepada tisu dan juga kepada pendarahan. Jadi mekanisme gigitan ular ni sebenarnya kita tidak perlu risau macam mana orang tu mendapat kecederaan yang ini, tetapi kita boleh merawat semua kecederaan tu sama. Ini sangat penting kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang kita panggil perawatan asas. So first aid. So first aid untuk ular ni sebenarnya mudah saja. Iaitu setiap kali orang itu atau sesiapa yang terkena gigitan ular, 3 perkara saja yang dia perlu tahu dan perlu buat. Yang pertama, bawa bertenang. Kita tak boleh cakap jangan panik. Sebab memang orang tu akan panik apabila setelah digigit ular. Tapi apa yang dia boleh buat ialah cuba bawa bertenang. Untuk bawa bertenang tu first kena keluarkan diri dia dari tempat yang ada ular itulah, jauhkan diri dari bahaya. Dan bawa bertenang. Kemudian memanggil bantuan untuk membawa ke hospital. Jadi sementara menunggu untuk ke hospital atau mendapat bantuan ni, dia boleh membantu diri dia dengan mengurangkan pergerakan. Mengurangkan pergerakan ini akan menyebabkan bisa, kalau ada ular berbisa lah, kalau bisa di tempat yang digigit tu, bila dia kurangkan pergerakan akan kuranglah kadar saluran bisa dari tempat yang digigit ke dalam sistem badan dia. Jadi kebisaan setempat akan hanya kekal di situ dalam masa yang agak lama daripada dia bergerak. Kalau dia bergerak, maka penyerapan itu akan lebih kerap, lebih cepat, dan dia akan mendapat gejala sistemik. Itu yang lebih bahaya. Okey. Jadi kita nak kurangkan pergerakan untuk mengurangkan kadar kecepatan dia daripada mendapat gejala sistemik. Dan apabila ada bantuan, segeralah bawa ke hospital. Bantuan ini boleh datang daripada pihak ahli rumah ataupun kawan-kawan sekitar yang boleh membawa ke hospital, ataupun pihak ambulans yang sampai ke tempat kejadian. Jadi ini adalah panduan yang kita sentiasa berikan kepada masyarakat umum, iaitu kita tidak mahu seorang itu melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan lagi banyak kecederaan atau boleh membahayakan diri dia lebih lagi. Jadi yang do tu sikit saja, iaitu calm down, bertenang, bawa ke hospital, dan kurangkan pergerakan, bawa ke hospital yang ada kecemasan, ada jabatan kecemasan. Tapi yang banyaknya kita dapati dalam masyarakat kita ni adalah banyak daripada mitos. So kita banyak menerima kes-kes yang telah dibuat so-called perawatan yang tidak betul. Contohnya menyedut tempat yang digigit, memotong pula, mengeluarkan darah, memicit-micit mengeluarkan darah dari tempat yang digigit, mengikat tempat yang digigit. Dan mengikat ni bukan hanya satu, kadang-kadang banyak, berbagai peringkat dia ikat, dan ikatan-ikatan ini sangat ketat dan boleh membahayakan saluran darah di tempat yang tergigit. Mengurut, meletakkan ais, dan kadang-kadang ada yang meletakkan api membakar kawasan yang digigit.
Dan juga tak kurang juga yang cuba meletakkan pelbagai jenis herba di tempat yang digigit. Ini semua boleh menyebabkan risiko kecederaan yang lebih teruk dan juga risiko jangkitan kuman. Tak kurang juga yang membawa kepada bomoh, tapi di Malaysia alhamdulillah buat masa ni yang kita dapati taklah ramai yang pergi ke bomoh dulu. Biasanya dia akan pergi ke hospital dulu. Selepas balik dari hospital barulah dia pergi mencari alternatif treatment yang lain. Ya, tapi kita tidak perlu tak galakkanlah sebab kita nakkan semua yang tergigit ular ini mendapatkan perawatan yang optimal di hospital secara berterusan walaupun sudah pulang ke rumah. Okey, so ada satu lagi kecederaan iaitu kita panggil venom ophthalmia. Venom ophthalmia ini berlaku apabila satu jenis ular yang sangat istimewa iaitu ular senduk sembuh ataupun nama saintifik dia ialah Naja sumatrana. Dia boleh menyemburkan bisa daripada taring dia. Dan biasanya bisa ini akan ditarget dia punya bisa tu untuk sampai ke muka kita. Lebih kurang dalam 2 ke 3 meter dia boleh sampai ke muka kita dan kalau terkena di dalam mata maka dia akan menyebabkan kesakitan yang teramat sangat dan menyebabkan bengkak yang kita tengok dalam gambar ni dan juga boleh menyebabkan kalau tidak dirawat dengan baik akan boleh menyebabkan kebutaan juga. Jadi yang penting apabila ini berlaku walaupun sakit jangan gosok mata tu. Okey, jangan gosok dengan tangan kerana ini boleh menambahkan lagi kecederaan dan juga menambahkan risikonya jangkitan kuman. Jadi apa yang perlu dibuat hanyalah mencuci kawasan yang terkena mata yang terkena bisa tu dengan air yang banyak, ya. Dan pergilah ke hospital dengan segera dan di hospital pun doktor dan nurse akan mencuci lagi mata tu dengan air yang banyak juga, sehinggalah bisa yang di dalam mata tu didilutkan ataupun dibuangkan dan dibersihkan dan mereka akan dirujuk kepada pakar mata. Okey, so di Malaysia saya harap semua orang tahu nombor kecemasan yang kita gunakan ialah 999. Jadi apabila kita memanggil 999 ni biasanya sama ada untuk mendapatkan bantuan ambulan ataupun kalau keselamatan polis lah. Dan satu lagi yang istimewa nombor ni kalau kita terjumpa ular di kawasan rumah, di dalam rumah ke di luar rumah ke, terjumpa ular dan kita galakkan untuk melakukan sebarang tindakan dengan sendiri. Kita galakkan masyarakat untuk memanggil bantuan kerana kita telah pun menyediakan itu bantuan daripada pihak bomba dan pihak APM. Ya. Jadi mereka semuanya telah terlatih dan mempunyai alatan yang khusus untuk menyelamatkan ular. Saya suka perkataan menyelamatkan ular bukan ataupun kerana menyelamatkan ular ni adalah mereka yang rasa terancam. Jadi ular ni sebenarnya apabila kita masuk ke kawasan perumahan kita, mereka sebenarnya terancam. Jadi mereka perlu diselamatkan. Jadi apabila seseorang itu terkena gigitan, katalah kecederaan daripada ular, ada beberapa information ataupun maklumat penting yang kita akan tanyakan kepada pesakit. Pertamanya ialah di mana anda digigit, kawasan mana, bahagian badan, dekat tangan, dekat kaki, okey, berapa kali digigit, okey. Yang keduanya ialah bila kejadian ini berlaku. Faktor masa sangat penting untuk mendapatkan perawatan yang lebih optimal. Kalau lebih lama sebelum sampai ke hospital tu maksudnya gejala tu mungkin dah lebih teruk, ya. Jadi kalau sampai awal maksudnya gejala tu mungkin belum lagi teruk, kita boleh berikan perawatan yang lebih optimal. Ketiganya, apa yang anda lakukan pada ketika masa anda digigit oleh ular itu. Jadi contohnya sama ada dia tengah berkebun, tengah berjalan, dalam bilik air, kat dalam dapur, nak keluar kereta. Banyaklah kita dapati cara kejadian-kejadian gigitan ular ni sangat banyak dia punya faktor dia. Okey. Yang keempat ialah di mana ular yang menggigit anda itu? Ini sangat penting juga soalan. Jadi
sekarang ni kita di Malaysia semua orang saya rasa mempunyai mobile phone yang ada kamera. Jadi kita contohnya dalam gambar ini seorang ayah telah mengambil gambar ular yang telah menggigit anak beliau. Dia hanya ambil gambar saja, dia tidak membawa ular tu ke hospital. Jadi daripada gambar yang dia ambil ni kita boleh mengecam ular itu adalah ular dari jenis ular senduk, Najah Cautia. Jadi kita boleh memberikan perawatan yang lebih tepatlah untuk anak dia. Jadi kita tidak galakkanlah, tapi dalam gambar ni dia dah bunuh ular tu. Ya, kalau kita tengok dalam gambar ni kepala ular tu dah kena katuk dah. Penyek dah ni, dah mati dah. Jadi dia ambil gambar ular yang dah mati, dia tidak membawa ular ni ke hospital, hanya membawa gambar dan menunjuk kepada doktor. Jadi kualiti gambar yang dia ambil ni sangat bagus. Okey, ini sebagai contoh. Ya. Kemudian kalau dia tidak dapat membawa atau ambil gambar ular ni, kita akan tanyakan macam mana rupa ular tu? Adakah behavior ular ni yang tertentu yang dia nampak apabila ataupun semasa digigit? Dan juga adakah dia warna ular tu? Warna juga memainkan peranan di mana ular tu berada apabila dia menggigit seseorang, sama ada di atas tanah ke ataupun di atas pokok. Ada perbezaan juga, ya. Jadi ini semua maklumat yang penting akan ditanyakan kepada pesakit. Kemudian para doktor akan tanyakan yang paling penting ialah bagaimanakah perasaan anda sekarang? Okey, bagaimana keadaan anda sekarang? Sakit ke, cemas ke, panik ke, nak pingsan ke, rasa lemah ke dan sebagainya. Okey, ini adalah maklumat-maklumat penting yang kita harap pihak pesakit dapat memberikan kita maklumat ini. Kadang-kadang pesakit tidak dapat memberikan maklumat ini dan kita terpaksa tanyakan kepada penjaga, kepada pesakit ataupun orang yang telah bersama pesakit selepas mereka digigit ular. Jadi maklumat ini sangat berharga kepada perawat yang merawat. Okey, so dari segi perawatan di hospital, kita akan melakukan pemantauan yang rapi daripada masa dia sampai sehinggalah apabila mereka pulang ke rumah. Jadi para doktor akan melakukan pemantauan secara berkala, ya, serial observation, dan juga mengambil darah untuk ujian. Ini semua juga akan berlaku secara berkala. Contohnya yang ini saya tunjukkan, seorang itu telah digigit ular di tangan dia. Ini adalah daripada gigitan ular kobra, ular senduk. Kita akan memantau progres dia dengan mengambil gambar, dilihat sini setiap jam. Kita tengok mungkin kawasan yang mula sampai itu tidak berapa teruk, tapi selepas 1 jam saja sudah menjadi lebih bengkak dan kawasan yang ini telah menjadi tisu yang telah mati disebabkan oleh bisa ular itu. Okey, jadi daripada pemantauan secara bersiri ini kita boleh memberikan perawatan yang lebih tepat sama ada pesakit memerlukan treatment anti-venom ataupun tidak. Ini juga kita lihat gigitan daripada ular senduk. Ini apabila mereka 3 jam setelah digigit, ini adalah kita lihat perubahan daripada kulit yang mati, ya, disebabkan oleh bisa setelah 24 jam atau 25 jam, 1 hari. Ya. Jadi ini adalah pemantauan-pemantauan yang kita buat secara rapi di Jabatan Kecemasan dan di hospital. Selain daripada pemantauan tempat yang digigit, kita juga lihat kadar pergerakan kebengkakan di kawasan itu. Tak semua ular akan menyebabkan kawasan yang digigit itu bengkak, tapi ada yang menyebabkan kebengkakan yang serius dan secara akan merebak, dan ini kita pantau yang kita dengan cara yang kita panggil rate of proximal progression, kadar pergerakan bengkak yang berlaku di tempat yang digigit. Selain itu, kita juga memantau tahap kesakitan. Tahap kesakitan ini sangat penting kerana dia akan memberitahu kita sama ada kecederaan tisu itu masih lagi berlaku ataupun tidak. Dan dari situ kita boleh mengurangkan kesakitan dengan memberikan kita panggil ubat tahan sakit lah, analgesia. Dan kesakitan ini juga penting kalau kita memberikan antivenom, tahap sakit juga akan berkurang setelah mendapat antivenom yang sesuai. Okey, so tahap kesakitan sangat penting untuk pemantauan. Jadi dalam segi pemantauan management di hospital, pesakit akan dipantau secara teliti
apabila sampai, kita akan cuba identify snake ID itu, apakah ular yang mematuk beliau. Dan kalau kita tidak tahu, kita harus juga memantau gejala sistemik dan juga gejala lokal. Dan dari situ kita boleh membuat tindakan-tindakan perawatan yang lain, sama ada di kecemasan, di intensive care, di ward perubatan ataupun sekiranya pesakit memerlukan perawatan surgery, perawatan pembedahan. Jadi tadi saya ada sebutkan tentang antivenom, jadi kita lihat sedikit tentang antivenom. Antivenom ni sebenarnya di Malaysia kita tidak membuat antivenom, kita terpaksa mengimport antivenom daripada negara jiran, dan antivenom ni hanya digunakan ataupun diberikan apabila ada indikasi kebisaan yang memerlukan antivenom. Jadi tidak semua gigitan ular akan diberikan antivenom. Dan tidak semua gigitan ular berbisa juga memerlukan antivenom. Okey. Jadi kita mempunyai, daripada pemantauan yang kita lakukan, kita boleh membuat keputusan untuk memberikan antivenom ataupun tidak. Selain daripada antivenom, kita juga mempunyai contohnya yang tadi dalam gambar ni, tengok tangan yang kerikil ni, mungkin boleh terkena jangkitan kuman yang risiko jangkitan kuman tinggi, maka kita boleh memilih untuk memberikan antibiotik juga. So antivenom dan antibiotics. Dan ini semua telah para doktor, para perawat akan menggunakan guideline yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, dan ini sangat-sangat berguna dan sangat-sangat membantu terutamanya para doktor yang baru dan tidak mempunyai banyak pengalaman dalam merawat pesakit yang digigit ular. Ini contoh-contoh antivenom yang kita import di Malaysia. Semalam ada satu webinar lain di utara Semenanjung, dan penceramah mengatakan ada satu jenis antivenom yang dipanggil polyvalent, dan polyvalent ini boleh diberikan kepada semua jenis ular berbisa. Dan itu adalah salah. Itu tidak betul. Antivenom hanya boleh diberikan kepada spesifik ular yang spesifik sahaja. Walaupun dia dipanggil polyvalent, ada 3 spesies ular saja yang dalam ini yang boleh diberikan, bukan kepada semua jenis ular. Itu adalah tanggapan yang salah dan boleh menyebabkan pembaziran antivenom kepada pesakit. Okey, so ini contoh juga step yang seterusnya saya ada beritahu tadi, sekiranya pesakit memerlukan pembedahan, apabila setelah digigit ular, kulit yang kawasan yang digigit itu akan menjadi rosak, dan apabila rosak, kawasan tisu-tisu yang rosak itu terpaksa dibuangkan dan dibersihkan. Dan ini kita pihak pakar pembedahan akan menggunakan yang kita panggil skin grafting. Ini kita tidak akan biarkan terlopong macam ni. Dia akan tampalkan kulit secondary yang lain di atas tempat yang cedera. Dan setelah beberapa lama, ini dalam masa tempoh 1 bulan setelah diletakkan skin graft, kulit itu ditampal, dan ini adalah setelah 2 bulan. So ini adalah cycle di mana pihak pembedahan dapat membantu so-called cosmetically kawasan tempat yang telah digigit. Okey, so sebelum kita mengakhiri, saya nak bincang sedikitlah apa yang kita boleh dapat daripada persembahan ini. Saya rasa yang paling penting ialah kita kena pastikan maklumat yang disampaikan kepada masyarakat kita ini tidak kompleks. Harus simple, tapi tidak simple macam tu saja, ambil dari mana-mana, tidak boleh macam tu. Jadi yang kita dapati ialah masyarakat kita kena tahu yang pencegahan itu adalah lebih baik. Jadi kalau misalnya tadi, kalau nak kurangkan kadar ular datang ke rumah kita, pastikan kawasan rumah kita bersih, tidak ada banyak sampah, tidak membuang makanan merata-rata. Jadi itu semua dapat mengurangkan risiko daripada gigitan ular. Juga masyarakat kita kena faham tentang appropriate safety and health seeking behaviour. Safety itu macam yang saya cakap tadi lah, kalau kita keluar pergi ke hutan, pakai pakaian yang sesuai, pakai kasut, jangan berkaki ayam sahaja, dan pergilah mendapatkan rawatan di tempat yang sesuai, iaitu di hospital kerajaan dan yang mempunyai jabatan kecemasan.
Jadi di Malaysia kita perlu mendapatkan maklumat, kita sudah menyediakan sumber maklumat di mana masyarakat boleh mendapatkan maklumat yang lebih tepat, dan ini telah dibangunkan oleh Malaysian Society on Toxinology atau Persatuan Toksinologi Malaysia, dan masing-masing saya jemput untuk pergi ke laman web MST. Dan juga kita telah membangunkan, kita panggil Remote and Pandemic Consultancy Services. Ini adalah di peringkat ASEAN. Jadi di Malaysia kita telah bangunkan sejak 2012. Kita mempunyai pakar-pakar dalam bidang clinical toxicology, dan mereka semua ini juga adalah pakar-pakar perubatan kecemasan. Setakat ini di Malaysia sejak 2012 sehingga sekarang kita sudah mempunyai 13 orang pakar Remote and Pandemic Consultancy Services yang membantu pihak hospital, pihak para doktor dalam perawatan pesakit yang digigit ular. Jadi beberapa negeri yang lain itu kita cover the whole Malaysia. Kita tidak hanya cover satu negeri, kita cover the whole Malaysia. Okay, so ini ada sedikit uraian video tentang mobile app yang kita bangunkan. Okay, so saya rasa itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada Dr. Syamsal. Terima kasih Prof. Saya kira memang abang kata pembentangan ataupun presentation yang ringkas, padat, mudah dan orang kata senang faham lah. Senang faham untuk semua public lah. Okey, dan saya tertarik dengan apps tadi tu. Saya mohonlah mungkin pada audience semua boleh download apps tersebut. Percuma kot Prof? Buat masa ni masih lagi dalam pembinaan. Kita mungkin akan lancarkan dalam pertengahan tahun 2021. Tapi dah boleh di-download lah. Dah boleh. Buat masa ni belum lagi. Belum lagi. So kita menantikan lah perancangan masa depan. Ya. Kita menantikan berita baik dari Prof. InsyaAllah. Bila dah ready nanti insyaAllah kita download ramai-ramai. Kita akan lancarkan. Okey, insyaAllah. Okey, Prof, kita ada beberapa banyak sebenarnya soalan, tapi saya kira saya perlu tapis memandangkan masa yang kita ada pun sangat terhad. Mungkin saya boleh utamakan satu soalan ni yang ramai orang tanya. Ramai orang tanya berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan. Perkara paling penting yang perlu dilakukan sekiranya terkena gigitan berbisa di tempat yang jauh di pedalaman. Contohnya let's say pergi jungle trekking, masuk dalam hutan, yang mana nak akses kepada perkhidmatan kesihatan tu sangat sukar. Jadi dalam situasi yang macam ni bagaimana sebenarnya kita nak yang terbaik untuk patient? Okay, so saya dalam penyampaian saya kata ada 3 perkara saja yang perlu dibuat. Iaitu pertama, kita kena what do you call bertenang. Jadi bila kita bertenang kita boleh berfikir dengan lebih jelas. Kita kurangkan pergerakan orang yang terkena gigitan ular itu. Jadi duduk rehat dan kita boleh juga pasangkan anduk dan mendapatkan bantuan. Jadi walaupun setakat inilah ya di Malaysia, walau di mana kita berada pun kita boleh mendapatkan bantuan dengan memanggil bantuan kecemasan. Kita pernah 2 perkara yang kita pernah lihat ialah kumpulan-kumpulan contohnya terkena gigitan ataupun sengatan tebuan atau lebah, mereka dibawa keluar oleh kumpulan yang berada. Jadi kalau kita nak jungle trekking tu fikir-fikirlah
jangan pergi seorang. Dan kita juga mempunyai pengalaman di mana pesakit digigit di kawasan gunung, kawasan gunung, susah untuk mendapatkan bantuan, maka kita dengan bantuan 999 juga pihak bomba telah menghantar helikopter untuk mengeluarkan pesakit daripada dalam hutan melalui helikopter, melalui udara, dan dibawa ke hospital yang berdekatan. Jadi apapun, walaupun kita aktiviti yang kita nak buat, kena fikirkanlah tentang safety tadi, safety seeking behavior, keselamatan diri itu. Okey. Macam mana dari mungkin itulah dari segi aspek jungle trekking ataupun orang yang bekerja di dalam hutan, pembalakan, menori getah dan sebagainya. Dari segi protection yang Prof boleh share, dari segi pakaian mungkin. Pakaian, of course, setiap aktiviti yang kita buat memerlukan pakaian yang sesuai. Jadi contohnya padding, pakai seluar panjang yang tebal, jangan pakai kaki ayam saja, pakai kasut yang benda-benda ini adalah saya rasa sangat mudah dan boleh dipraktikkan. Jadi keselamatan diri itu boleh bergantung kepada cara kita planning, cara kita plan nak buat kerja contohnya. So pastikan kita mempunyai satu pakaian tadilah, keduanya kita boleh mendapatkan bantuan kontak. So macam yang pergi masuk balak ni, yang ambil balak ni biasanya dia orang pakai walkie talkie kan, radio. Dia tidak mungkin call pakai mobile phone, tapi dia still boleh contact dengan rakan-rakan dan sebagainya menggunakan walkie-talkie. Jadi perkara-perkara ini perlu sebelum sesuatu aktiviti itu dilakukan, perlulah mempunyai perancangan. Dan dalam perancangan itu perlu ada faktor keselamatan jika berlaku perkara-perkara macam ni, apa yang boleh dibuat. Macam mana kita nak mendapatkan bantuan. Saya ingat lagi semasa saya kecil, zaman sekolah dulu, kalau kita selalu pergi buat jungle trekking juga, naik gunung. So sebelum kita nak pergi buat aktiviti itu, kita perlu melaporkan diri dulu kepada pihak polis di kawasan berkenaan. Kita memberikan senarai nama, siapa yang pergi, siapa yang memantau kita, yang boleh mendapatkan bantuan kalau perlu bantuan dan sebagainya, kalau berlaku kecederaan ataupun kemalangan. Jadi semua ini sebenarnya mungkin nampak simple, nampak mudah, tapi tak ramai yang nak memikirkan tentang keselamatan ni. Betul Prof, saya setuju sebab persediaan tu sangat penting. Maknanya jangan fikir seronok saja, tapi maknanya persediaan daripada awal sampai selesai itu dari segi keselamatan tu sangat perlu dititik beratkan. Dan mungkin satu lagi yang saya boleh campur boleh share sikitlah. Sekarang ni golongan orang suka berselfie. Masuk dalam hutan pun berselfie dan sebagainya kan. Jadi yang dari segi selfie ni pun satu masalah juga sebab dia akan menghilangkan perhatian kita pada persekitaran. Maknanya kita tidak aware pada persekitaran. Sedar-sedar mungkin ular dah sebelah kita sebab kita sibuk selfie. Jadi mungkin perkara tu kita kena ambil tindakan jugalah pada yang selalu masuk dalam hutan dan berinteraksi dengan hutan. Okey, dan satu lagi ni banyak juga soalan berkaitan dengan, ada persoalan ni berkaitan dengan tourniquet Prof. Dari segi kesesuaian pakai tourniquet, dari segi spesies apa nak guna tourniquet ni, dan dari segi tourniquet. Jadi tourniquet ni maksudnya ikatan, ikatan bukan balutan, ikatan di kawasan yang telah digigit oleh ular itu. Jadi ikatan ni biasanya mereka gunakan banyak jenis material, macam-macam lah, tali, stokin, tuala, kain dan sebagainya. Dawai besi pun ada. Jadi sebenarnya apa jenis tourniquet pun kita tidak galakkan. Memang tidak digalakkan untuk mengikat kawasan yang telah digigit oleh ular. Yang kita galakkan hanya mengurangkan pergerakan di kawasan yang tergigit ular. Okey, dan juga mangsa itulah. Janganlah lepas gigit ular pergi berlari-lari pula. So kurangkan pergerakan dan berehat dan mendapatkan bantuan. Jadi tourniquet memang kita tidak galakkan langsung. Jangan ikat. Okey Prof, terima kasih. Okey, ada soalan berkaitan dengan pengecaman ular. Maknanya kalau nak tahu, nak kenal ular ni dari segi berbisa ke tidak tu, dari segi mana, struktur mana yang penting untuk dicam, dan mungkin dari segi kalau let's say nak ambil gambar. Maknanya katalah ada ular berbisa datang masuk rumah, nak ambil gambar tu nak suruh ular tu pos kat mana? Nak suruh pos kat mana? Jadi kita tidak ada kata perlu angle macam ni, perlu angle macam ni. Itu menyusahkan masyarakat. Kita kata just ambil je gambar, cukup. 2-3 gambar yang boleh ada fokus, yang boleh zoom, okey. Tapi
janganlah sampai pergi dekat sangat dengan ular tu. Jadi itu mendatangkan lagi bahaya. Jadi masyarakat kena fikirlah macam mana untuk dan biasanya kalau misalnya dia panggil bomba atau APM, pihak bomba dan APM yang akan memegang ataupun menghandle ular tu, dan dia akan menyuruh ahli rumah atau pesakit untuk ambil gambar dan dibawa ke hospital. Jadi kita tidak kata mesti tepat, tidak. Kita mesti ambil gambar macam ni tak. Kita kalau boleh ambil gambar yang kita rasa yang paling baik yang kita boleh buat, dan itu saja. Kalau tak boleh membuat tu tidak menjadi masalah. Ya, maknanya dengan kata lain kena utamakan faktor keselamatan lah. Ya, Jangan terlampau dekat nak ambil itu gambar paling cantik penting. dan sebagainya, kita mengabaikan keselamatan. Kalau ada yang pakai zoom tu kan, Ya. So maknanya dengan kata lain, ambil gambar sebanyak mungkin, se-sharp mungkin. Ya, tapi jangan membazir masa lah, jangan membuang masa juga. Ya, dan jangan mengabaikan keselamatan diri lah, itu yang terbaik. Okey, dan ada beberapa soalan berkaitan ni dengan belerang. Soalan daripada Encik Azlan ni, belerang ataupun sulfur untuk halau ular, terutama waktu perkemahan ni. Macam mana, Prof? Okey, pun tak betul, itu mitos. Kita sudah membuat ujian, banyaklah ujian yang kita dah buat. Saya sendiri pun ada buat ujian, bukan setakat sulfur, Carbobarus juga, menggunakan Carbobarus. Chemical ni tidak menghalang ular tu daripada cross kawasan tu. Dia bukan pendinding lah. Kalau jin tu lain, kita kan mungkin jin mungkinlah kan, tapi ular tak load lah pasal ular ni. Jadi itu membazir dan tidak perlu dibuat lah. Maknanya kalau dari segi berkemah macam mana, Prof? Tak ada. Pastikan kawasan tu bersih sekeliling, pastikan tak ada lubang yang masuk ke dalam kemah tu, ataupun membuat kemah di tinggi, sama ada menggunakan hammock dan ataupun gantungkan hammock. Macam mana dengan unggun api? Kenapa unggun api? Unggun api, biasa orang berkemah ada unggun api, adakah itu boleh membantu menghalau? Okey. Sebenarnya semua aktiviti manusia, ular tak akan datang tengok, siapa datang ni, kita pergi tengok kejap, bagi salam, tak ada. Jadi ular ni dia sifat dia ialah dia always go for safety. Ular lebih tahu pasal safety. Jadi kalau ada aktiviti manusia kawasan tu, dia akan lari daripada kawasan tu. Dia bukan pergi tengok, siapa dia ni? Tak ada. Dia akan elakkan diri dari bahaya. Jadi kita kena belajar dari ular. Mungkin saya boleh kata sebenarnya bukan ular ganggu kita, tapi kita yang ganggu habitat ular dan yang membuatkan ular terancam. Ya. Okey, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi beberapa soalan ni, contoh berkaitan dengan anti venom. Ada yang bertanya, buat masa sekarang dah ada semua anti venom untuk semua ular ke? Lepas tu soalan berkaitan dengan kos anti venom, soalan berkaitan dengan hematopolyvalent, neuropolyvalent. Mungkin Prof boleh ulas. Okey, so sebenarnya ini tidak perlu difikirkan secara mendalam oleh masyarakat. Yang perlu tahu ialah kita ada menyediakan anti venom yang sesuai untuk gigitan ular di negara kita. Jadi tidak semua ular berbisa ada anti venom dia. Jadi dia ada banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu ular itu dibuatkan anti venom untuk ular tu. Jadi di Malaysia, alhamdulillah buat setakat ni kita mempunyai anti venom yang saya kira mencukupi dan memadai daripada segi spesies ular yang memerlukan anti venom. Walaupun kita tidak menghasilkan anti venom, tapi daripada pihak Kementerian Kesihatan telah menyediakan anti venom di hospital kerajaan. Jadi bagaimana anti venom, fungsi anti venom tu, saya rasa dalam buku yang kita akan share, dalam guideline yang kita share tadi, yang saya share tadi, ada dijelaskan bila nak gunakan, apa fungsi hematopoli, apa fungsi neuropoli, dan berapa banyak yang diberi. Jadi semua itu adalah maklumat kesihatan untuk perawat lah, bukan untuk awam sebenarnya. Jadi yang kita tahu ialah, yang perlu tahu ialah memang anti venom ada disediakan di Malaysia dan diberikan apabila ada indikasi untuk seseorang itu menerima anti venom. Dia bukan hanya bagi sebarangan.
Okey, ada Ada soalan lain tadi? Ada lagi. Soalan pasal antivenom ni tadi neuropolyvalent, hemopolyvalent. Hematopolyvalent. Hematopolyvalent. Neuropolyvalent ni dia bukan neuropolyvalent, dia polyspecific. Dia neuro tu ialah kepada gejala saraf, neurological. So seseorang itu boleh menyebabkan rasa susah nak buka mata, rasa lemah badan, susah nak bernafas, susah nak telan elio. Jadi ini adalah simptom-simptom neurological. Dan ini adalah disebabkan oleh ular-ular yang boleh menyebabkan kebisaan kepada sistem saraf kita. Sistem saraf ni bukan kepada saraf tu, dia kepada antara saraf dan juga otot. So it's a neuromuscular blockage. Jadi kita akan tak boleh nak gerakkan bagi susah nak bernafas sebab otot kita tak berfungsi. Okay? Dan hematopoli ni pula dia adalah untuk simptom-simptom yang kita panggil hematological. Maksudnya sakit itu mempunyai masalah pembekuan darah. Bukan salur darah pecah. Semalam ada orang cerita salur darah pecah. Itu tak betul juga. Dia adalah apabila kita punya bisa ni masuk ke dalam saluran darah, dia akan menyebabkan coagulation ataupun pembekuan darah itu tidak boleh berlaku. Jadi orang itu mempunyai risiko untuk berdarah. Dalam kejadian yang sedikit pun dia dah boleh berdarah banyak, tak boleh berhenti. Jadi itu adalah kegunaan hematopoli daripada ular-ular jenis yang pit viper lah, ular-ular kapak. Dia akan boleh menyebabkan gejala dan simptom hematologi. Banyak orang tanya pasal antivenom, bro. Antivenom ni banyak peminat. Ada yang bertanya hospital Malaysia, hospital kerajaan saja ataupun hospital private pun ada. Okey, so setakat yang saya cakap tadi, di Malaysia buat masa ni hanya pihak hospital kerajaan dan hospital universiti lah yang ada menyediakan antivenom, menstok antivenom. Saya tak boleh nak cakap private hospital sebab buat masa ni kita tidak ada maklumat tentang antivenom disediakan di private hospital. Tapi di hospital kerajaan memang kita memenuhi keperluan farmakologi, senarai ubatan yang wajib perlu diadakan dan salah satunya ialah antivenom. Jadi maknanya di semua hospital kerajaan memang ada? Ada. Oh, okey. Jadi bukan setakat ada tetapi yang bersesuaian untuk hospital tu. Jadi ular ni dia tidak, ular berbisa ini tidak ada di semua tempat sentiasa. Ada yang ada spesies yang hanya di kawasan utara, ada yang spesies yang hanya di kawasan pegunungan, ada spesies yang di Sabah dan Sarawak, tidak ada di Semenanjung. Jadi setiap keperluan setiap hospital antivenom untuk setiap hospital itu berbeza. Jadi tidaklah perlu setiap hospital stok ataupun simpan semua antivenom. Jadi kenapa kita nak simpan antivenom untuk ular laut kat atas Cameron Highland? Jadi itu tak logik lah. Jadi hanya yang diperlukan oleh hospital berkenaan bergantung kepada jenis-jenis kadar spesies gigitan ular yang mereka terima. Jadi kita adalah cara kita nak kira ataupun nak analisa jenis-jenis antivenom yang bersesuaian. Jadi itu sebab pihak REX atau pihak remote envenoming banyak membantu farmasis dan juga para doktor di hospital memilih antivenom yang sesuai untuk hospital berkenaan. So setiap hospital tu unik, sangat unik dia punya keperluan dia. Ada yang perlukan banyak, ada yang perlukan sedikit. Jadi macam mana kita nak calculate. Semua tu ada formula dia. And then dari segi, ramai juga yang bertanya ni, dari segi sumber kita mendapatkan antivenom ni adakah dari luar negara ataupun kita dah ada produce di Malaysia? Saya dah cakap tadi kita tidak produce antivenom, kita mengimport antivenom. Dan import kita antivenom ni adalah dari negara yang bersesuaian dengan spesies daripada ular kita. Jadi kita mengimport daripada Thailand. Alhamdulillah buat masa ni kita masih boleh lagi mengimport dari Thailand dan mereka masih lagi mempunyai lebihan stok untuk dieksport. Kalau misalnya mereka tidak pada masa hadapan, mungkin permintaan itu terlalu tinggi dan saya rasa mungkin pihak kementerian kita pihak Malaysia perlu memikirlah untuk membuat antivenom kita sendiri. Tapi buat masa ni kita masih lagi boleh
mendapatkan dari pihak Thailand ataupun QSMI, Queen Sarawak Memorial Institute, Thai Red Cross di Bangkok, dan juga untuk ular laut kita mengimport daripada Australia, di mana ular laut ni punya antivenom hanya dibuat di Australia. Jadi kita mengimport daripada Australia untuk ular laut. Maknanya boleh saya kata kalau let's say ada berlaku ancaman ataupun gigitan ular berbisa ni, tempat terbaik pergi adalah hospital kerajaan. Ya, dan buat masa ni kita tidak cakap hanya hospital, inilah kita mengatakan Hospital. apa-apa pun tentang kecederaan, kita pergi ke hospital yang ada jabatan kecemasan. Yang ada jabatan kecemasan. Ya. Ya. So buat masa ni tak silap saya hospital daerah pun ada kecemasan, ada jabatan kecemasan. Kemudian ni Muhammad Fitri ada bertanya, semasa gigitan ular, berapa lama mangsa tu ada masa sebelum keadaan menjadi lebih serius? Mungkin Prof Ali boleh bagi highlight. Tentang nyawa ni kita serahkan pada Tuhan je lah kot. Kita tak tahu bila kitanya ajal tiba kan. Tapi maksud saya kita tak perlu tahu berapa minit sebelum orang itu mendapat gejala selepas digigit ular. Tak kira pun apa ular, tindakan yang kita perlu tahu ialah as soon as possible get to the hospital. Pergi ke jabatan kecemasan dengan segera. Tak perlu tahu bila nak tunggu 5 minit lagi baru nak panggil Grab ke. Tak perlu. Jadi kita terus pergi. Jadi kita kurangkan lagi susah nak memikir dalam masyarakat kita ni. So tindakan kecemasan. Kalau dengan kata lain, kalau berlaku gigitan ular ni, cuba arrange secepat mungkin untuk patient dibawa ke hospital. Call 999 atau call Grab ke, ataupun boleh bawa sendiri kita baru ada terima juga kes setelah orang tergigit, dia sendiri pergi naik motor pergi ke hospital. Tu lagi bahaya juga lah kan. Dia bukan boleh membahayakan diri sendiri tapi boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Jadi dapatkan bantuan lah. Dan ada soalan ni daripada Dr. Aisyah Hani ni, beliau entomologi dan beliau bertanya daripada aspek entomologi ni. Adakah maggot debridement therapy boleh digunakan untuk mempercepatkan kesembuhan luka akibat gigitan ular? Okey, soalan yang bagus. Itu saya serahkan kepada pakar kulit lah. Sebenarnya memang ada. Jadi itu bukan gigitan, bukan efek acute awal. Itu adalah faktor perawatan. Sepanjang tadi dia tengok kulit yang telah rosak dan telah debride. Kalau ada lagi ada evidence untuk itu boleh gunakan. Kita tahu kita telah mendapat pengiktirafan peringkat dunia tentang perawatan menggunakan maggot. Ada juga menggunakan honey, madu untuk perawatan luka. Itu boleh digunakan untuk perawatan di peringkat seterusnya. Tapi di peringkat awal biasanya kita akan membuang secara surgical tisu-tisu yang dah rosak. Jadi setengah-setengah tu kawasan itu terlalu besar untuk hanya dibiarkan sembuh dengan sendiri. Jadi itu sebab pihak surgery menggunakan skin grafting. Tapi tentang perawatan yang menggunakan maggot, honey alternatif ni memang telah dibuktikan boleh membantu dalam penyembuhan kawasan luka yang rosak. Bukan hanya untuk snakebite lah, untuk kecederaan luka yang lain juga. Dan antivenom juga ni, ada beberapa orang bertanya persoalan antivenom ni juga. Dia dari segi side effect ataupun dari segi kalau let's say bukan antivenom yang tepat. Apakah kesan side effect kepada pesakit tersebut? Okey, dia sebenarnya tidak semestinya hanya tidak tepat. Tapi kadang-kadang kita antivenom ni ada risiko. Setiap obat lah, setiap jenis obat ada risiko what kita panggil allergic reaction kepada pesakit. Jadi ataupun alahan. Jadi setiap orang yang menerima antivenom ni perlu dianalisa risiko mereka mendapat alergi. Contohnya jika dia sudah tahu dia alergi kepada kuda, kita bagi juga. Tapi kita bagi tu tanpa memberikan ubatan yang lain untuk mengurangkan risiko. Jadi itu menjadi masalah. Jika kita memberikan obat yang betul, iaitu antivenom yang betul untuk pesakit itu dan mereka mendapat reaksi, itu tidak menjadi satu kesalahan. Itu adalah risiko yang kita telah
terima untuk penggunaan ubatan yang betul. Yang menjadi masalahnya kalau kita memberikan antivenom yang salah dan mereka mendapat reaksi dan meninggal dunia. Jadi ini adalah what we call komplikasi daripada pemberian ubatan yang salah. Itu memang salah dari segi kalau di audit balik mungkin akan menyebabkan masalah legal lah. Jadi itu sebab pemberian antivenom ni untuk di peringkat klinikal, di peringkat hospital, kita menggalakkanlah kalau mereka, terutamanya doktor-doktor yang muda, yang baru, yang tidak ada banyak pengalaman, mendapatkan so-called advice ataupun bantuan daripada nasihat daripada pihak REX. Okey, kemudian ada lagi dua soalan dah berkaitan dengan pengenalpastian juga daripada Kapten Dr. Muhammad Rizal Syukri dan juga daripada Dr. Zulkarnain. Dia ada bertanya tentang nak mengenal pasti gigitan ular, macam mana nak pasti itu gigitan ular berbisa dan juga dengan haiwan-haiwan lain. Okey, so katalah tengah tidur, datang kena gigitan. Ya, ini kes yang macam tak tahu apa yang menggigit kan, tak nampak. Banyak jugalah kes yang macam ni. Tiba-tiba rasa sakit je. Lepas tengok ada kesan dua titik kat atas kulit, dan berdarah mungkin sedikit dan rasa sakit dan bengkak. Jadi memang tidak boleh dinafikan ada banyak haiwan lain yang boleh menyebabkan kecederaan yang sama. Contohnya lipan pun boleh menyebabkan dua lubang juga. Jadi tak semua yang ada dua lubang titik itu adalah daripada ular yang bertaring harapan. Dan ada juga ular yang tidak bertaring harapan, bila menggigit dia akan menyebabkan juga dua lubang. Jadi ular tu tak berbisa tetapi dia boleh menyebabkan dua lubang juga. Jadi untuk memudahkan lagi pemikiran masyarakat, tak perlu fikir apa itu yang menggigit, bawa ke hospital. Itu sebabnya dalam kategori klinikal kita kategorikan sebagai unidentified animal bite or sting. Sting ni contohnya yang menyengat. Saya beri contoh lipan. Kalajengking dia menyengat dengan ekor. Dia ada satu je puncture, tapi kalau dia sengat dua kali ada dua lubang juga. So kalau Dracula gigit awak pun ada dua lubang juga kan. Jadi itu semua hanya menyebabkan confusion dalam masyarakat. Jadi untuk itu kita kategorikan sebagai unidentified animal bite or sting. Ataupun kita memang tak tahu pun itu animal bite or sting, kita kategorikan sebagai unidentified cause of injury. Kecederaan yang tidak tahu apa puncanya. Jadi kita ada tindakan khusus untuk kes yang macam ni. Itu sebab kita panggil untuk datang ke hospital. Kita akan buat pemantauan yang rapi, we call close serial observation for the sign and symptoms of envenoming. Gejala-gejala kebisaan itu boleh di pick up apabila dia timbul, dan diharapkan benda ni bila dia timbul dia berada di dalam kawasan dan tempat yang selamatlah, iaitu di hospital. Bukan di rumah. Ya, satu lagi soalan berkaitan antivenom ni, ada beberapa soalan juga. Boleh tak simpan antivenom dekat rumah? Tak boleh. Tak boleh. Memang boleh. Antivenom is dia bukan macam Panadol. Panadol kita boleh beli kat farmasi, simpan dalam peti sejuk. Sakit kepala makan. Antivenom dia bukan macam tu. Dia adalah ubatan terkawal dan dia seperti mana yang kita cakap tadi, dia ada risiko-risiko tertentu yang memerlukan pemberiannya dibuat di tempat yang selamat, iaitu di Jabatan Kecemasan atau hospital. Jadi ada banyak step lain yang perlu dibuat sebelum kita memberi antivenom dan setelah diberi antivenom. Jadi itu tidak boleh dicapai oleh masyarakat. Masyarakat tidak boleh buka antivenom minum. Tak ada. Dia kena melalui salur darah. Jadi untuk masukkan salur darah itu perlu ada pakai yang boleh memasang intravena lah. Maknanya dengan kata lain, perihal gigitan ular berbisa ni nak tak nak kena refer pakar perubatan. Jangan pandai-pandai buat sendiri lah. Dia kena refer hospital, pakar perubatan akan monitor dari segi kesesuaian, dari segi apa yang berlaku, pemantauan dan sebagainya. Pemantauan. Jadi jangan, so itu adalah tindakan yang lebih selamat. Saya rasa kita dah cover almost lebih kurang semua lah. Cuma ada soalan-soalan yang minor-minor ni saya kira nanti saya boleh type saja untuk jawapan-jawapan ringkas. Saya tengok scroll lagi kalau ada soalan lain. Berapa spesies ular berbisa di Malaysia, Prof? Kita ada ular berbisa ni
sebenarnya bukan hanya tergolong dalam satu family, dia ada beberapa family. Jadi ular yang bertaring hadapan semuanya adalah ular berbisa. So kita ada lebih kurang dalam 30 lebih lah antara semua. Yang itu termasuk ular laut lah, termasuk ular laut. Kebanyakan ular laut adalah berbisa, tapi ada juga ular laut yang tidak berbisa. Jadi ini adalah faktor yang satu lagi. Juga nak tahu tadi saya ada cerita tentang apa nama antara bisa dan racun. Benar, kebanyakan ular adalah berbisa. Ular berbisa yang ada bisa tu, kebanyakan ular yang berbisa adalah berbisa. Tetapi ada juga ular yang berbisa dan beracun. Ini sangat menarik. Maksudnya ada juga satu spesies ular ni, panggil Rhabdophis subminiatus, dia mempunyai kelenjar racun. Kelenjar bisa, ya betul, dia ada kelenjar bisa dalam mulut dia tu untuk mengeluarkan bisa apabila dia menggigit. Tapi di bahagian knuckle gland dia, bahagian tengkuk dia tu ada gland yang boleh mengeluarkan racun juga. Jadi racun ni kita hanya akan dapat kesan dia apabila kita gigit ular tu lah, makan ular tu. Ataupun pegang ular tu, kawasan yang ada racun tu kita letak dalam mulut, barulah ada simptom keracunan. Okay. So itu sangat menarik, tapi tak ramai yang tahulah. Tapi anyway. Maknanya adakah ular berbisa ni boleh dijadikan makanan eksotik? Ada tak orang buat makanan eksotik? Ular tegong ini ke pun ular? keluar semalam juga, keluar dalam perbicaraan di Tarikh Semenanjung semalam. Betul, memang ada orang membuat snake farm untuk sebagai sumber makanan. Itu tidak dinafikan. Kat Malaysia pun ramai yang makan ular sebenarnya. Kalau kita pergi ke Sabah, Sarawak, kita tengok kalau ke pasar-pasar tamu hujung minggu tu, kita tengok ada orang jual ular python. Dia potong-potong satu kaki dan dijual. Jadi memang bukan perkara barulah ular dijadikan sebagai makanan ruji masyarakat. Macam serangga kan, serangga pun ramai yang dah mula makan serangga juga sekarang. Dan satu lagi ni ada saya tak pasti sama ada ini petua orang tua-tua ke ataupun ada mitos ke apa ke, cuma ada yang bertanya nak tahu berkaitan ekor ular sebagai antivenom. Tak ada. Sebenarnya kemarin saya kata tadi, kalau boleh makan ular, okey je, tak ada masalah. Makan je ular tu. Ekor ke kepala ke badan dia. Tapi sebenarnya tak ada asas langsung. Tak ada bukti saintifik lah untuk menyokong. Tak ada bukti saintifik, tak ada bukti rohani, roh ke jin ke, tak ada juga. Kesian ke ular tu. Tak sepasal-pasal dia kena gigit ekor dia. Itu semua benda yang saya rasa bukan petua. Ada beza petua dan mitos. Petua is mungkin untuk mengurangkan kecederaan atau dan sebagainya, yang boleh mengurangkan kesakitan dan sebagainya. Tapi bila mitos dijadikan petua, itu yang menjadi masalah. Ya betul. Itu adalah mitos. Itulah sebab saya fikir, saya pun dari kalau ikut kecil-kecil dulu, yang sebab kita biasa tengok cerita filem, cerita Hindustan, dan bila tengok hero sedut luka daripada heroin punya luka ular tu, kita ingat itu cara yang terbaik untuk itu mitos, bukan petua. Itu mitos. So jangan cuba-cubalah kan. Sebab saya rasa itu sangat memesongkan kefahaman kita tentang bisu ular. Ramai yang tidak faham sebenarnya. Okey, mungkin soalan terakhir kot saya sempat saya petik kat sini. Apa yang kita perlu buat, let's say kita berjalan dalam hutan, tiba-tiba nampak ular tu dah depan kita. Mungkin dalam jarak 1 meter, 2 meter depan kita. Apa kita perlu buat, Prof, untuk bagi salam. Jangan bergerak lagi rapat. Dan sebenarnya macam inilah. Kalau kita terjumpa macam tu, kita stop. Stop, and then ular tu biasanya kalau kita bergerak, dia akan cuba nak mempertahankan. Ular ni dia akan defend dia bukan untuk menyerang kita. Dia akan defend daripada ancaman daripada luar. Kita ni dianggap sebagai ancaman lah. Jadi kita masuk ke kawasan dia tersergah, dia terkejut. Persoalannya siapa yang lebih terkejut? Ular lebih terkejut ke kita lebih terkejut kan? Jadi bila ular terkejut, dia biasanya akan cuba defend, dan setelah tengok tidak ada ancaman tu tidak pergi kepada dia akan terus dalam jalan tempat lain. Tapi untuk manusia, bila kita terkejut, reaksi kita lain. Kita nak cuba bergerak
menjerit lah, macam-macam. Baling batu lah, tendang ular tu lah dan sebagainya. Itu semua adalah tindakan yang tidak, saya rasa tidak bijak lah. Jadi apa yang perlu ialah just freeze for a while. So make sure that the ular tidak rasa terancam. Let the ular go by itself. Or after a while, you just move back. Move back. Dia sebenarnya ular bila nak menggigit ni, dia ular yang terancam nak gigit, dia ada maximum distance yang dia boleh gigit sebenarnya. Dia boleh mencapai. Dia tidak boleh lompat terbang macam Superman. Tak ada. Jadi dia patukan tu hanya berkurang 1/3 daripada unjuran badan dia. Jadi kalau kita boleh anggap dia punya distance tu, kita bolehlah pastikan kita berada di dalam jarak yang lebih selamat. Ada soalan juga yang kata, ular kejar orang tak, doktor? Ada pernah dengar? Ada. Sebenarnya ada, tapi tidak di Malaysia. Ada ular yang boleh so-called dalam mempertahankan diri dia, dia cuba akan mengagah kita. Dia tidaklah kejar sampai 100 meter, tak ada. Dia di kawasan yang tempat yang dia nak mempertahankan diri, dia cuma untuk mengagah kita, menakutkan kita supaya kita pergi tempat lain dan dia boleh pergi menyelamatkan diri dia. Okay. Tapi di Afrika mungkin ada satu ular, dia panggil mamba. Mamba tu dia boleh apparently chase quite fast, it can move quite fast. Itu kalau let's say kita jumpa ular di hutan. Macam mana pula kalau kita balik rumah kampung, tiba-tiba ular dekat dapur rumah kita. Apa yang perlu dilakukan? Tak perlu di kampung, ular ada di dapur, di bandar juga. Jadi first is actually again, janganlah katuk ular tu apa semua. Pastikan kita nampak ular, tengok ular tu mana pergi dan call bomber ataupun APAM. Call 999, mereka akan datang dan bertanya di mana kawasan yang kita nampak ular tu. Mereka akan cuba cari ular tu di kawasan yang tersebut. Biasanya ular ni bila dia rasa terancam, dia akan cuba bersembunyi. Dia akan duduk di bawah, mungkin bawah dapur, bawah almari dan sebagainya. Maknanya dengan kata lain, kalau kita ternampak ular di rumah kita, kita monitor daripada jauh dan panggil JPAM untuk ambil tindakan lah. Dia sekarang tak pakai JPAM, dia panggil APM. APM, J itu dah tak ada. Pertahanan Awam, yes. Dan juga bomba lah atau badan penyelamat. Okay. Ada soalan dari Mr. Arvinda ni, dia tanya ada tak pengkhususan ataupun tak sure kursus ataupun kepada sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang gigitan ular berbisa ni, ada tak kursus yang perubatan ke ataupun CJ? Ada. Kita memang menganjurkan, sebabnya saya cakap tadi, boleh cuba lihat MST, Malaysian Society on Toxinology. Kita memang menganjurkan banyak kursus, tapi dalam tahun ni kita kurang sebab faktor COVID-19 ni. Jadi kita biasanya akan mengadakan kursus untuk orang awam. Kita akan memberi penjelasan dan latihan yang lebih detail tentang first aid yang khusus untuk snakebite yang saya tak sampaikan pada hari ini. Dan juga kursus-kursus asas kepada para perawat, iaitu seperti nurse, doktor dan sebagainya, dan juga kursus di peringkat intermediate dan advanced. So kita memang ada menganjurkan, dan peringkat advanced tu yang seperti Syamsah tengok tadi lah, AMSAM tu, Asian Marine Animal and Snake Epidemic tu di peringkat antarabangsa. Okay, dia tu di peringkat antarabangsa dan kita mengadakan sebagai satu simposia dan conference. Jadi boleh lihat di laman web MST di bahagian tak silap saya bahagian activities. Nanti boleh lihatlah. Dia biasa kita akan letakkan di situ. Okay. Kita ada banyak kursus online juga yang kita dah buat, yang saya dah buat, boleh dapatkan di YouTube juga. Okay, pada yang berminat untuk mendalami lagi pasal ular berbisa ni, boleh rujuklah pada website yang Prof nyatakan tadi. So saya kira itu saja. Cuma ni ada daripada Ketua Bomber Sukarela Keratong, Encik Muhammad Rosdan. Dia ada mencadangkan kita buat kursus binatang berbisa secara online. Sertakan soalan dan sediakan kita memang ini salah satu usaha yang disebabkan oleh COVID lah. Memang kita mengalu-alukan, jadi di dalam MST punya website tu ada disertakan juga kontak kepada kita punya program manager, boleh kita aturkanlah jadual kursus. Pada mana-mana institusi, NGO ataupun pada jabatan kerajaan yang berminat, boleh rujuk website MST tersebut dan boleh mintalah apa-apa keperluan yang diperlukan berkaitan dengan ular berbisa. Dan kita boleh aturkan. Ya.
Jadi Prof, saya kira mungkin masa pun dah melebihi sebenarnya daripada yang Ya. ditetapkan dan saya rasa soalan pun dah kebanyakannya dah di-cover lah. Cuma ada soalan minor-minor ni mungkin nanti kita akan try bantu dari segi jawab secara bertulis lah. Ya. Ada soalan ni dia panggil apa akan terjadi kalau dipatuk ular spesies foreign, maksudnya ular bukan ya. Malaysia. Jadi yang itu saya rasa tindakan kita sama. Kalau you tahu ular tu dan ada gambar ular tu, kita boleh identify. Kita punya what you call networking bukan sahaja di Malaysia, kita networking the whole international. Jadi kita tidak ada masalah untuk ni. Kita pernah mendapat masalahnya orang yang memelihara ular yang foreign. Maksudnya dia mendapat ular dari ular berbisa, memelihara tanpa ada permit, dan ular ini adalah ular bukan ular Malaysia, maka tidak ada anti-venom di Malaysia. Jadi kita memang tidak, satu dia salah lah, memang salah. Kita perawatan kita adalah sama juga seperti kita merawat ular-ular tempatan dengan pemantauan yang lebih rapi, penggunaan anti-venom yang sesuai, dan juga kontrol daripada segi komplikasi-komplikasi yang lain daripada gigitan ular ni. Jadi tidak masalah. Cuma itulah masyarakat kita lebih suka memelihara ular yang eksotik, ya, ular-ular yang berbahaya, contohnya macam rattlesnake. Ada yang saya dengar kata pelihara mamba, ada yang setengah itu dia pelihara macam pit viper yang bukan daripada Malaysia. Jadi itu adalah sangat berbahaya dan saya rasa permit yang dikeluarkan tidak ada lagi untuk ular-ular yang eksotik seperti ini. Hanya zoo saja mungkin boleh, bukan untuk orang awam atau persendirian. Okey Prof, so saya rasa mungkin setakat itu dulu sesi soal jawab kita. Kita pun dah terlebih masa. Jadi tak apa, soalan-soalan saya rasa mungkin kebanyakan soalan tu nanti dia boleh refer dekat hadiah yang kita nak bagi sekejap lagi Prof. Ya, okey. Okey, jadi silakan saya share screen. Saya share screen. Share. Nampak? Dah. Okey, so inilah hadiah misteri yang saya nyatakan tadi. Prof dengan orang kata dengan pemurah je hati beliau dah menghadiahkan kita buku e-book berkaitan dengan Lens Next of Medical Significance in Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan boleh rujuk pada chat box, dekat situ disertakan link untuk download secara percuma e-book ni. Maknanya ni ihsan daripada pengarang Dr. Ahmad Khaldun, Teo Eng Wah, Indrani Das, Taksa Vasaru Capong, Scott Weinstein. Buku ni free, boleh digunakan, boleh disebarkan dan saya kira banyak maklumat yang kita bincang tadi ada dalam buku ni. Maklumat yang ditanya dan tidak dijawab pun ada juga dalam buku ni. So tuan-tuan puan-puan boleh refer buku ni dan boleh jadikan panduan untuk diri sendiri dan juga untuk disebarkanlah pada orang lain. Jadi terima kasih kepada Prof Khaldun atas saya rasa hadiah yang tidak dijangka ni lah. Saya selaku pengajar pun tak tahu sebenarnya, tapi pagi tadi baru dapat tahu dan saya sangat bergembira lah dengan hadiah yang diberi oleh Prof Khaldun ni. Jadi okey, jadi mungkin sebelum saya akhiri, saya sebenarnya selaku penganjur dari Jabatan Parasitologi Entomologi Perubatan mengalu-alukan sebarang bentuk kerjasama dalam bidang parasitologi entomologi perubatan. Dan mungkin juga kalau yang berminat dalam bidang ular berbisa ni boleh panjangkan juga kepada kami, nanti saya akan forwardkan mana yang berkaitan tu kepada Prof Madya Dr. Ahmad Khaldun. Jadi sekiranya ada sebarang idea ataupun cadangan penyelidikan, kita boleh buat kolaborasi. Ataupun pada yang berminat melanjutkan pelajaran dalam sarjana ataupun doktor falsafah dalam bidang parasitologi entomologi juga boleh hubungi nombor yang tertera tu ataupun email pada saya. Dan sekiranya ada yang berminat untuk buat khidmat masyarakat, pameran dan sebagainya, kita boleh juga aturkan. Dan juga andai kata ada yang berminat untuk berikan sumbangan dari segi material, sumbangan apa-apa sahaja sumbangan yang boleh meningkatkan mutu penyelidikan, pengajaran di UKM, boleh juga panjangkan pertanyaan ataupun cadangan tersebut kepada nama saya dan kepada email saya ataupun kepada nombor telefon yang tertera. Jadi saya kira setakat itu dahulu. Cuma saya nak recap balik. Sebenarnya kehadiran berdaftar untuk webinar ni adalah seramai 496 orang kalau tak silap saya, 496 orang sejak pagi tadi yang berdaftar. Dan boleh saya nyatakan kita punya penyertaan sebenarnya pelbagai. Ada pensyarah dan penuntut kolej dari IPT seperti USM, UMS, IMU, UPM. Dan juga ada pelajar perubatan, pelajar nursing, pelajar bukan kesihatan seperti dari Fakulti Sains Teknologi di Bangi.
Dan kita juga ada peserta dari agensi kerajaan seperti JPAM, seperti Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, dari Bomber pun ada. Dan saya juga dapat perasan ada jungle daripada company Jungle Tracking yang bersama-sama kita pada pagi ini. Dan juga daripada Kementerian Kesihatan, Hospital Betong Sarawak, Hospital Umum, Hospital Glik dan banyak lagi kumpulan-kumpulan yang berminat dengan tajuk yang kita bawakan. Mungkin berdasarkan permintaan yang saya nampak menarik ni, insyaAllah kalau ada peluang kita akan anjurkan lagi webinar seumpama ini supaya kita dapat mendidik masyarakat supaya lebih faham tentang ular berbisa. Jadi seperti yang saya janjikan, link untuk e-book tersebut sudah ada dekat chat box. Boleh ambil link tersebut. Dan seterusnya untuk e-sijil, ini adalah e-sijil. Sila berikan maklum balas dan nama penuh untuk urusan e-sijil. Tuan-tuan, puan-puan boleh scan pada QR code yang tertera ataupun boleh ambil pada chat box. Dekat chat box pun kita ada sertakanlah kepada mereka yang menggunakan handphone boleh gunakan di chat box tersebut. Jadi saya kira setakat itu sahaja. Saya selaku penganjur ingin merakamkan ribuan terima kasih tidak terhingga kepada Prof. Madya Dr. Ahmad Khaldun bersama kita pagi ini untuk menyampaikan perkongsian berkaitan ular berbisa dengan bagi e-book percuma sekali, dan juga kepada tim penganjur iaitu Encik Bukhari dari Fakulti Perubatan yang menyediakan medium webinar ni untuk kita sama-sama manfaatkan, dan juga tim saya sendirilah daripada Jabatan Parasitologi, Cik Atira, Puan Zaitul, Puan Ezlina dan semua staf Jabatan Parasitologi Entomologi Perubatan kerana memberikan sokongan. Dan yang paling penting sekali kepada peserta-peserta, saya sangat berharap agar kita semua belajar sedikit sebanyak berkaitan ular berbisa ni, meningkatkan kefahaman kita. InsyaAllah kita lebih bersedialah sekiranya pada masa hadapan ada berdepan dengan ancaman ular berbisa ni. Jadi itu sahaja buat masa ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Semoga kita bertemu lagi pada sesi webinar yang akan datang, insyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama.
Okey, mungkin lagi 5 minit kita akan offkan QR code tu Jadi pada siapa yang masih perlu dapatkan e-sijil, so boleh scan QR code tersebut dalam tempoh 5 minit lah. Kita akan stop lebih kurang pukul 11.40.
Okay, saya akan stop share sekarang. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada masa depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lepas tu nak end. Ini.